Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Baik. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat apa? Jawi 63. Saya punya belakang sikit. Kalau Rumi 56, 56. Jawi 63, 63. Baik. Jadi kita berada di bawah tajuk besar kita, bahaya panjang harapan. Maknanya dia banyak berangan lah. Berangan adalah benda yang saya sebut kat tuan-tuan, orang muda dan orang tua, benda yang tak habis. Walaupun orang tu esok dia nak mati, tapi dia berangan juga. Betul tak? Itulah bahayanya panjang angan-angan. Dipanggil tulul amal, tulul amani. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Dalam surah Al-Hadid sebut, dan kamu ditipu oleh angan-angan. Quran sebut tu, wa gharratkumul amani. Kita ni ditipu, dilalaikan oleh angan-angan macam-macam. Kita dah ada tanah 2 ekar, kita duk berangan nak tambah lagi 5 ekar. Betul tak? Kita dah ada rumah, kita duk berangan nak beli lagi 2-3 biji rumah. Kita dah ada bini satu, kita duk berangan nak menikah dengan janda belakang rumah. Betul tak? Walaupun lagu mana pun, dia tak habis angan-angan. Kaya lagu mana pun, tuan-tuan percayalah, tuan-tuan takkan sampai satu tahap kekayaan yang akan hilang angan-angan. Tidak. Malah ramai orang walaupun duit dia banyak, angan-angan dia pun banyak pada orang yang tak ada duit. Jadi tuan-tuan, saya dah sebut kat tuan-tuan, la yazalu qalbu syekh, sentiasalah hati orang yang tua tu ataupun syuyukh syaban, muda. Orang tua ni tetap muda dalam 2 perkara kan, 2 perkara, fisnain, 2 perkara. Orang tua ni umur dia 80, 90, hatta kalau umur dia 100 pun mungkin mata dia dah tak muda, mata dia dah kelabu. Lutut dia tak muda, lutut dia dah sakit. Telinga dia tak muda, telinga dia tak dengar. Badan dia tak sama macam orang muda, dia dah tak larat. Betul tak? Banyak benda tuan-tuan. Sihat dia tak macam orang muda, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, macam-macam tak boleh makan. Tapi dia muda dalam 2 perkara. Walaupun dia sakit lumpuh, tak boleh jalan. Walaupun dia sakit, macam-macam ubat kena makan, tapi dia tetap muda dalam 2. Yang pertama adalah tulul amal, berangan kan. Berangan ni tua, muda, dah nak mati, berangan tuan-tuan. Dia tak habis tuan-tuan, berangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubbud dunya, cinta pada dunia. Walaupun dah tua, harta dah banyak, tapi dia boleh bergaduh kerana dunia. Dunia, kesenangan yang tidak ada kaitan dengan akhirat, itu dunia, kesenangan yang lebih. Kalau kesenangan yang kita gunakan untuk akhirat, itu yang kita dah guna untuk akhirat. Ni benda lebih, kemewahan tuan-tuan. Mungkin dari segi kenderaan, mungkin dari segi pakaian, mungkin dari segi harta benda, mungkin dari segi rumah, benda tuan-tuan. Kemewahan, walaupun dah cukup, mewah yang lebih daripada keperluan yang nak dibawa di akhirat, itu dipanggil dunia.
Untuk dunia dia boleh lagi bergaduh, walaupun dia nak mati. Baik, jadi tuan-tuan kita tengok kita sambung. Jadi panjang angan-angan dalam hidup kita, dalam sehari kurangkan angan-angan. Dan ingat, tiap kali datang angan-angan sebut kat diri kita, biasanya angan-angan ni memang tak jadi Betul tak? Banyak benda yang kita berangan tak dapat pun, hilang seperti debu yang berterbangan. Betul tak? Berangan ni, berangan tu, berangan ni. Dulu berangan ni, dah sekarang berangan ni, dah tua sikit berangan lagu ni, dah tua lagi berangan lagu ni. Berangan saja. Dia ikut umur. Umur ni berangan lagu ni, umur ni berangan lagu ni. Kecil-kecil dulu berangan lain. Betul tak kan? Kecil-kecil dulu berangan nak jadi Power Rangers, Ultraman. Betul tak? Ini benda yang takkan berlaku. Dah tua ni dia ada angan-angan lagi. Baik, kita sambung tuan-tuan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Kata pengarang, Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah mengkabarkan bahwasanya tempat tinggal itu syurga. Tempat tinggal kita, saya, tuan-tuan, yang sebenar adalah syurga nanti, bukan dunia. Dunia tuan-tuan kaya lagu mana pun, senang lagu mana pun, ada masa tuan-tuan sakit, ada masa tuan-tuan marah, ada masa tuan-tuan sedih, ada masa tuan-tuan kecewa, ada masa kita bermusuh dengan orang, ada masa kita rasa macam dunia ni sempit, dada kita sempit. Kita rasa macam-macam benda berlaku tuan-tuan. Benda yang kita tak mau dia berlaku, benda yang kita harap tak berlaku. Sifat dunia macam tu. Kalau ada orang kecewa dengan hidup dia, bagi tahu dunia memang macam tu. Nak apa benda yang kita nak? Dunia memang macam tu. Benda yang dia akan datang silih berganti. Nanti seronok, nanti sedih, nanti dah banyak duit, kurang pula duit. Nanti dah sonok-sonok hidup, mati pula orang yang kita sayang. Dunia sifat dia begitu. Tuan-tuan balik rumah, tengok muka isteri, tengok muka anak, dan tuan-tuan fikir, nak main datang ni mungkin tahun depan, mungkin lagi 2-3 tahun, mungkin lagi berapa bulan, mungkin 4-5 tahun, kita akan tinggalkan mereka ataupun mereka tinggalkan kita. Kalau kita mati dulu, kita tinggalkan mereka lah. Sedihlah mereka, ayah dah mati. Sampai satu ketika mungkin mereka meninggalkan kita. Siapa tahu? Orang sihat-sihat mati, ramai sihat-sihat mati. Boleh jadi isteri kita pergi dulu. Dah bersedia ke belum? Betul tak? Cuba tenung-tenungkan, kut tiba-tiba isteri kita mati, macam mana lah hidup ni? Betul tak? Tapi saat tu akan mai. Kita tak boleh lari. Mesti mai. Mesti. Tak boleh lari. Tak ada orang boleh lari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kita cuba lari, dia akan mai. Tak boleh lari. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kat mana sahaja kita duduk, mati akan mendapatkan kita. Walaupun kita menyorok dalam tembok yang tinggi lagi kukuh, menyorok tak mau mati. Mati, tak boleh tak mati. Mana boleh tak mati? Tak ada orang yang boleh tahan malaikat maut. Baik, jadi tuan-tuan tak dapat lari. Sampai satu ketika kita akan tinggalkan isteri kita, ataupun isteri kita tinggalkan kita. Kita tinggalkan anak kita, mungkin anak kita tinggalkan kita. Pergi dulu. Dan bersedialah, kita akan lalui masa tu. Itu dunia. Kalau orang kata tak boleh, saya tak mau, saya nak hidup semua. No, takkan berlaku macam tu. Kalau orang dia sedih lagu mana pun, dia tak mau. Dia sayang keluarga ni, dia nak hidup dengan bini dia ribu-ribu tahun, nak hidup dengan anak dia ribu-ribu tahun, dia nak muda ribu-ribu tahun. Ini benda mustahil. Pasal mustahil, Allah Ta'ala nak bagi tahu tu. Ni akhirat nanti tu, syurga nanti tu. Tu kita ingat hak sana. Sebab tu kita makin lama makin lemah, mata tak nampak, sihat kurang, mesti makan tak lalu. Pasal apa? Supaya kita beringatlah akhirat nanti tu. Ada orang dia dah sakit pun dia tak beringat, lupa syurga yang Allah dengan Rasulnya sebut. Nak main nanti syurga yang tidak akan dicapai tanpa usaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh pada menuntutnya, serta bertungkul lumus pula dalam tuntutan itu. Mana dia kita takkan masuk syurga kalau kita duduk saja. Semayang pun malas, puasa pun malas, zakat pun kedekut. Semua masalah kita ni, maksiat tak tinggal. Tiba-tiba nak masuk syurga memang tak dapat. Sebab kita baca dalam Quran, ahli syurga ni dua sifat dia. Walladzina amanu wa amilus salihat
walladzina amanu wa 'amilus solihat, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Baca dalam Quran, bila sebut ahli syurga, dua benda tak boleh lari. Yang pertama beriman. Betul tak? Kalau tak beriman tak boleh. Pertama beriman dulu. Alhamdulillah saya tuan-tuan semua pakat beriman. Syarat pertama. Syarat yang kedua, wa 'amilus solihat, banyak melakukan amal kebaikan. Beriman saja, sembahyang malas, puasa malas, maksiat tak tinggal, bukan ciri ahli syurga. Ciri ahli syurga mesti wa 'amilus solihat. 'Amilus solihat ni macam mana? Pertama, lakukan segala yang wajib, tapi nak buat kena ada ilmu. Betul tak? Sembahyang kena ada ilmu, puasa kena ada ilmu. Betul tak? Banyak benda kita buat kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak jadi. Betul tak? Mesti ada ilmu dan beramal dan ikhlas. 3 benda. Ilmu, beramal dan ikhlas. Tidak tak jadi amal soleh. Mesti ada ilmu dan dia beramal dan dia mesti ikhlas. Kalau dia tak ikhlas tak jadi. 3 benda mesti ada. Yang kedua, amal solehat ni meninggalkan segala dosa. Segala yang haram tinggal. Susah lah, susah. Susah lah. Bukan semua orang mampu tinggal benda yang haram. Tuan-tuan tahu, saya bagi contoh kat tuan-tuan lah. Benda ni mungkin haram, mungkin mendekati syubhat. Tuan-tuan pernah dengar syarikat Atomi, tuan-tuan? Atomi. Dia jual produk Korea. Produk dia bagus-bagus, sihat dan sebagainya. Tapi memang bila kita tengok Atomi ditubuhkan memang untuk membantu program kristianisasi seluruh dunia. Dan tuan-tuan tahu antara syarikat yang antara pendakwah Kristian hebat daripada Korea Selatan. Sehebat dia punya apa? Pendakwah dia lah. Ditubuhkan syarikat Atomi ni memang dia ambil produk dia bagus-bagus. Produk dia memang dihasilkan dalam makmal yang bagus, hasil kesan yang bagus. Jadi Atomi ni memang disebut dah ditubuhkan untuk kumpulkan keuntungan. Dana ni digunakan untuk pendakwah Kristian seluruh dunia. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Lenggong, ke Gerik, masuk di perkampungan orang asli, tuan-tuan akan jumpa dia. Pendakwah Kristian ni daripada Amerika, Korea Selatan, daripada Jepun, daripada seluruh dunia. Kita heran daripada duit banyak. Pasal duit banyak. Pendakwah Kristian jangan risau, bak makan jangan risau, bak gaji jangan risau, ditanggung beres. Beza dengan kita ustaz-ustaz, betul tak kan? Ustaz dia mengajar, dia pun kena cari makan, betul tak kan? Kristian tak lagu tu. Mana dia dapat duit banyak sangat ni? Syarikat lagu tu. Syarikat-syarikat yang besar yang kukuh, untung mungkin juta, mungkin bilion, sebahagian besar memang untuk pendakwah ni. Pendakwah ni tak usah duk fikir nak kerja dah. Tak usah fikir nak cari duit dah. Ditanggung beres. Hidup mewah. Itu yang dia boleh main daripada seluruh dunia tu. Dan malah ada, saya ingat ada satu pendakwah, dia pergi dakwah di Afrika. Dia bertemu dengan seorang pendakwah Kristian perempuan. Dia tanya, dah tua. Tanya apa lama dah ada sini? Dah 70 tahun duduk di Afrika. Pasti macam mana dia boleh hidup macam tu? Kristian support dia. Sampai beranak pinak di sana. Hidup mewah, jangan risau. Bak duit jangan risau, tanggung beres. Jadi dia pun punya gerakan Kristian ni memang bukan sekadar kuat, memang sangat kuat. Dan kita pun tak pelik bila orang Kristian lah orang yang paling ramai di dunia, bukan orang Islam. Kristian ada dalam 2.5 bilion ramai. Sebab dia pun punya dakwah pun sakan. Apa di Lenggong tu ada satu kampung orang asli semua Islam. Semua Islam. Sekali mai pendakwah pada Korea Selatan, Jepun, daripada Kanada, daripada merata dunia mai. Daripada semua Islam, semua jadi Kristian. Mana tak Kristian dapat estro, dapat duit, dapat makan. Tinggal 5 keluarga saja daripada 30 keluarga tak silap. Yang 5 ni terpaksa lah, disebabkan semua dah satu kampung dah jadi Kristian, surau pun dah habis, semua dah tak hidup. Mereka 5 orang ni pindah ke kampung, ke tempat lain, hutan lain. Pindah ke lain. Pasal apa? Nak jaga akidah 5 keluarga ni. Yang itulah ada pakcik di sini yang duk pergi tolong mereka. Tolong bagi semangat kat mereka, bantu mana yang patut. Yang hak Kristian tu, mewah. Kalau tuan-tuan pergi, biasa pergi, yang mana Kristian semua ada estro tuan-tuan. Macam mana boleh ada estro ni? Tu pendakwah tu. Ceritanya syarikat Atomi ni memanglah syarikat produk ni bagus, tuan-tuan nak pakai boleh je produk dia. Tapi masalahnya orang yang bekerja dengan dia,
Sebab syarikat tu dah sebut dah, hatta website dia sekarang pun sebut ditubuhkan memang untuk mendapat pendapatan mendakwah orang Kristian. Dia dah sebut jelas dalam tu. Kalau kita meniaga orang bukan Islam, lepas tu dia dapat untung, dia bagi kat toko, tak apa, kita bukan tahu fikir dia, betul tak? Ini ditubuhkan syarikat tu memang untuk program tu. Saya bukan apa, bila benda ni didedahkan, ada dua leader di Malaysia ni, leader ramai lah, berapa ramai yang leader. Mereka punya pendapatan sebulan dalam 200,000 ke atas sebulan. Ni menteri pun kalah tuan-tuan, Perdana Menteri pun kalah. Sebulan 200, orang bisnes 200,000 ni biasa lah. Ada yang juta pun ada tuan-tuan, puluh juta pun ada. Orang bisnes memang kaya lah. Kaya ni dengan bisnes tuan-tuan. Dulu pun ada belah Semangui ni, orang jual produk kaya sebulan dapat 200,000 ada. Tapi lah ni dah jatuh bankrupt, jatuh ke lantai terus. Jatuh terus lantai tuan-tuan, bukan jatuh sikit, jatuh rapat ke lantai terus. Dulu masa ada duit banyak, saya tak boleh sebut detail lah. Masa duit sebulan 200,000, lupa nak beli tanah, lupa nak beli rumah. Padahal 200,000 boleh beli cash rumah satu, betul tak? Beli apa? Beli welfare, beli benda itu, beli kereta. Sekali kena mula-mula berniaga laku, sekali kena ambush KKM, ambush kali kedua kan, ambush. Mula-mula dia pun berniaga okey, kali kedua KKM ambush, bahan dalam tu. Sebab tuan-tuan kalau tahu orang buat produk ni, jaga produk tu kan, first dia pun minta KKM tu memang kelang buat elok, dia ada kelang dia. Kelang tu boleh kata semua syarikat, tak kira lah Alif Syukri ke, Ku Putih ke, segala produk yang tuan-tuan dengar popular ni ada satu kelang ada di Selangor, di puncak alam. Segala jenis kopi dia boleh buat. Yang kopi terkenal-terkenal pun kelang tu juga tuan-tuan pun boleh buat kalau nak buat. Tuan-tuan buat kopi Kubu Gajah, cik pun nama tempat tuan-tuan. Bubuh apa? Bubuh batu sauda, dia dah ada serbuk siap lah. Tuan-tuan bila tuan tengok kopi tiga rasa tu, tuan-tuan jangan ingat depa tanam batu sauda, depa bubuh madu. No, bukan. Semua kelang. Dah ada serbuk madu, dah ada serbuk batu sauda, dah ada serbuk Arabic gum, semua segala jenis serbuk ada. Kau nak buat kopi laki buah kacik Fatimah lain sikit kan, boleh buat, semua dah. Jangan main-main, tuan-tuan boleh buat senang ya. Kawan saya pernah pergi tengok kopi-kopi terkenal pun buat di situ, yang orang duk minum ni. Kecuali Redik lah, Redik memang dia ada tanam sendiri dan dia ada apa, Redik lah dalam banyak kopi ni, Redik lah terbaik sikit lah. Pasal dia memang tanam, dia kelang dia tak duduk di satu kelang. Kelang tu kumpul semua. Kelang ni mula tuan-tuan buat, dia buat elok. Pasal KKM check. Bila dah lama-lama tu dia buat tak elok, pasal nak untung. Jadi orang Semangui ni dah lah hamba Allah tu, meniaga laku sebulan 200,000. Rupanya lepas tu kelang yang dia ambil tu, dia dah bubuh bahan terlarang, bahan yang dilarang lah, merkuri ke apa yang menyebabkan kanser. Datang kena ambush dengan KKM, habis tu daripada sebulan 200,000, sebulan rapat tu tak tahu tinggal apa tuan-tuan, daripada atas rapat ke bawah tu. Ni saya nak cerita ni bukan apa, yang Atomi tu ada satu hamba Allah yang nama dia Allah Akbar, saya lupa nama dia, terkenal juga tuan-tuan. Dia ni, dia penasihat kewangan, dia bukan ustaz, dia kewangan Islam. Dia ni pendapatan di sebulan 200,000, sebulan 200,000. Jadi bila didedahkan oleh beberapa pendakwah Malaysia, kata syarikat ni bahaya. Syarikat ni syarikat yang membantu program mengkristiankan orang seluruh dunia. Afian Makrawi nama dia, Afian Makrawi. Dia ni penasihat kewangan Islam. Jadi dia ni antara leader terbesar di Malaysia. Syarikat tu besar. Dia pendapatannya 200,000 sebulan. Jadi pakat ramai-ramai lah mereka ni macam mana ni syarikat ni. Dan paling besar sekali ada seorang doktor daripada Perak ni lah, saya tak boleh sebut nama dia. Dia tu mungkin sekarang ni saya tak tahu lah, dulu pun dah 200, sekarang mungkin dah 300, 400 kot, ke 500 lah. Itu baru bulan-bulan. Kalau tahunan dia akan bagi juta tuan-tuan. Dia bagi cek juta. Biasanya begitulah. Afian Makrawi ni dia boleh tinggal tuan-tuan. Itu yang saya kagum. Dia boleh tinggal syarikat yang dah bayar kat dia sebulan 200. Boleh tinggal. Kita kalau nak tinggal tu, pergi cari ustaz yang kata boleh. Betul tak? Jumpa ustaz ni boleh tak? Boleh. Kalau ada ustaz kata tak boleh, tak apa-apa. Cari ustaz yang kata boleh. Pasal nak hidup senang.
Cari ustaz yang kata boleh. Lapang dah ada ustaz dengar dia kata haram. Sebab kita duk ingat nampak duit tu. Tapi saya bila tengok Afian Makrawi tu, dia bukan ustaz, dia hanyalah orang bank, kewangan Islam, tapi mempunyai jiwa yang kalah ustaz. Malah ada ustaz, satu ustaz ni serban atas kepala, imam lagi, bagus, hebat dengan perjuangan Islam, tapi dia antara orang yang kuat. Leceh tuan-tuan, serban tak lepas atas kepala, orang panggil ustaz, imam lagi, dia antara orang kuat syarikat tu. Antara orang kuat, tapi dia pendapatan dia tak sampai macam Afian Makrawi tadi tu. Pendapatan dia mungkin dalam berapa ribu ya. Ustaz pendapatan dalam berapa ribu tak mampu tinggal, tapi yang Afian Makrawi dia boleh tinggal walaupun dia sebulan dah 200. Syarikat tu makin berkembang. Kalau dia tak tinggal syarikat tu, mungkin sekarang pendapatan dia mungkin nak dekat 500 lah sebulan, 500 ribu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan nampak akhirat. Bila tengok akhirat tuan-tuan, kita kena usaha ke arah dia. Kalau kita ada iman tuan-tuan, benda yang haram kita tak ambil. Betul tak? Senang kata kita tengah susah, tak ada duit. Duit tu ada tapi kita nak mewah. Betul tak? Duit ada tapi kita nak beli rumah lah, nak beli tanah lah, nak tukar kereta lah, nak buat auni rumah lah, nak buat kolam renang lah, buat lift lah rumah. Kita nak mewah. Kita duk nak mewah, satu hari ada orang main rumah kita, bagi kita 10 juta. Kita tanya duit apa ni? Tak ada, duit ni aku jual dah. Jadi banyak sangat aku bagilah kat hang separuh. Hanya risau duit ni nak cuci saja, nak cuci duit tak cuci duit supaya bank tak dapat kesan duit tu daripada mana. Itu nama cuci duit, money laundry. Sebab tuan-tuan bila masuk duit dalam akaun tuan-tuan dalam 25,000, bank kena buat laporan pada bank negara kan. Takut tiba-tiba duit banyak bayar pada mana. Itu dia pernah kaji keluar masuk tu, keluar masuk duit tu. Itu yang ada money laundry tu. Bila orang curi duit banyak-banyak, maka dia kena buat lagu tu lah, buat syarikat tipu, buat bagi orang saya tipu supaya orang tak dapat detect duit tu daripada mana, trace pada mana. Tu yang panggil money laundry, cuci duit supaya orang tak dapat detect, dapat tahu duit tu daripada mana. Katakan kawan kita nak cuci duit, takut kantoi nanti kan, bubuh kat bank 10 juta, memang kena tangkap mas, kejap je, polis takkan biar. 10 juta, okey tak apa, bagus. No, bank mesti report ke bank negara, akan cek duit ni daripada mana. Jadi nak selamat, dia nak cuci duit, jumpa tuan-tuan lah, 10 juta dia bagi. Tuan-tuan ambil tak ambil? Tapi dia beritahu ni memang duit jual dadah ni. Baru buat transaksi dengan negara Thailand contohnya ni, dapat 10 juta. Jangan risau lah, duit ni selamat. Kita dah kau tim baik punya atas. Saya nak tanya, tuan-tuan ambil tak ambil? Kalau tuan-tuan ada iman, tuan-tuan tak ambil. Betul tak? Tuan-tuan ada iman, tuan-tuan tak ambil. Walaupun tuan-tuan nak mewah, tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan tahu duit ni duit haram. Ni duit haram, pasal nak ambil. Ni duit jual dadah. Kalau ada iman, kita akan fikir apa makna duit 10 juta kalau sehari aku makan aku mati. Tidak? Apa guna duit berpuluh-puluh juta sehari aku naik kereta kena langgak mati buah lori. Tidak? Kalau ada iman, walaupun 10 juta kita tak ambil. Walaupun kita nak mewah masa tu, kalau ada iman lah. Tapi kalau tak ada iman, pergi cari ustaz. Ustaz ni kawan saya dia bagi, boleh tak? Cari ustaz. Kalau ada ustaz kata tak boleh, pergi cari ustaz yang kata boleh. No. Kalau ada ustaz kata boleh, ustaz tu bohong lah. Mesti ustaz tu kata mainlah 50%, betul tak? Dia pun nak senang. Pasal apa? Selagi mana ada iman dalam hati kita, takkan ambil. Benda haram, betul tak? Pasal apa kita nak ambil? Hidup ni sementara, betul tak? Baik macam tu tuan-tuan. Benda-benda yang haram, ingat, kita takkan ambil kalau kita tahu benda itu memang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram confirm neraka. Yang mimin bahaya tu. Adapun dunia makalah tempat tinggal sementara yang akan binasa. Dunia tempat tinggal yang sementara, tak lama mana pun. Betul tak? Sonok sampai masa kita pun mati. Walaupun duit dalam bank kita ada berpuluh-puluh juta, berpuluh bilion, mati. Tuan-tuan tahu Bob Marley yang topi warna-warni tu kan, dia duit banyak Bob Marley, pasal dia pandai buat lagu dan dia pandai menyanyi.
Dia meninggal umur dia belum 40, 39 kalau tak silap. Bob Marley meninggal muda. Kaya dia. Tapi dia sebut apa masa dia nak mati? Dia bukan Islam Dia agama Rastafari. Tuan-tuan jangan pakai topi macam Bob Marley tu. Tak boleh haram. Sebab topi tu topi keagamaan, agama Rastafari. Alah yang warna-warni tu kan, hijau benda tu. Ada orang kadang-kadang dia main masjid dia pakai. Dia ingatkan tak apalah, tiru Bob Marley lah, rock sikit. No, itu agama. Agama yang nak menghimpunkan orang-orang negro seluruh dunia. Macam itulah dia mereka agama Rastafari nama dia. Jadi tuan-tuan, Bob Marley ni masa nak mati dia kata apa? Duit walaupun banyak tak boleh tolong dia. Duit dia banyak berpuluh juta tapi tak boleh tolong dia bila dia mati. Bukan dia, kita pun sama. Tidak kan, sibuk kaya kan. Alhaakumut takatsur, kita duk baca kan. Apa benda tu? Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan dengan bermewah-mewah. Tidak, semua orang nak banyak. Kamu dilalaikan, nampak tak? Alha tu, kamu dilalaikan oleh kemegahan, kemewahan, banyaknya harta. Member beli Velfire, kita pun nak beli Velfire. Member pasang awning rumah, kita pun nak bubuh awning rumah. Member beli drone padi tu kan. Member beli 35,000, kita nak beli lagi canggih 45,000, buah rasa puas. Betul tak? Kalau pergi ke laut, member beli fiberglass kan, mahal kan buah bot tu kan. Enjin 100 kuda ke, kita nak beli enjin 200 kuda. Tidak, nak beli lagi besar lagi, nak buah payung lagi, boleh mancing, boleh tidur dalam tu. Padahal nak nanti nampak, kamu dilalaikan dengan nak megah-megah, nak bersaing, nak banyak. Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Biar orang sebut, "Woi, dia ni tanah ada 100 hektar." Rasa syok. Walaupun tak ada apa pun, lagi nak mati orang lain punya. Baik tuan-tuan. Kemudian, tidak berapa lama lagi anda akan berpindah daripada menempuh alam akhirat. Tak lama dah tuan-tuan. Saya dengan tuan-tuan tak lama dah. Ni nak main ni. Dan ni 2022, esok 2023, belum tentu semua dalam ni ada. Tidak, 2023 belum tentu semua ada. Boleh jadi ada yang dah tak ada. Macam tak? Sakit ke, demam ke, boleh jadi saya yang tak ada dulu, siapa tahu. Orang muda pun banyak mati. Betul tak? 2023 tak pasti. Kotlah hidup kita 2022 ni hidup. Mungkin 2024. Betul tak? Ada ke dah tak ada? Ada juga mungkin 2025. Ada Ustaz, umur saya panjang Ustaz. Tak apa, 2050. Tak pasti lah Ustaz. 2050 kita pun tak pastilah. Lebih kurang lagi 28 tahun. Betul tak? Kalau tuan-tuan umur 60, masa tu umur tuan-tuan 88. Hidup lagi masa tu. Hidup lagi 88 Ustaz. Saya sihat, tak penyakit apa. Tak apa kalau gitu. 2070 tambah 20 tahun. Masa tu umur 108. Saya ingat hidup lagi Ustaz. Saya sihat. Kalau hidup lagi, orang paling tua di kubur aja. Mungkin orang paling tua di mana? Paling tua di Malaysia lah kot. Saya ada sebut kat tuan-tuan, tok saudara mak saya kan, lahir 1917. Masa merdeka umur dia 40, meninggal bulan 11 tahun lepas. Dia meninggal umur dia 104. Umur 104 tu, lahir 1917. Masa merdeka umur dia 40. Tua tuan-tuan. Sehat tuan-tuan. Sehat dia, tak ada penyakit. Tapi mati tak ujung dia? Mati juga. Mati tahun lepas umur 104 di Bandar Baru. Meninggal umur 104. Tapi hujung dia mati juga. Tidak kan? Walaupun umur kita panjang, peringat-peringatlah tuan-tuan tu. Peringat-peringatlah sama kita ni. Baik. Segala harta benda yang anda kumpul akan ditinggalkan. Balik ni tengoklah harta kita yang banyak. Tidak kan? Saya tahu tuan-tuan ni banyak kaya-kaya. Tanah banyak, tidak kan? Tanah banyak, duit banyak. Kalau haji jamaah ada kereta lori, ada piho. Haji jamaah seronok. Saya lalu depan rumah dia nampak macam-macam ada. Nak apa lengkap semua ada. Tuan-tuan ingat, sampai satu ketika kita akan tinggalkan. Boleh lah. Sebab tu bila orang tanya Nabi SAW, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah yang paling bagus sekali. Kata Nabi SAW, anta saddaq, hang bersedekah,
wa anta sahihun syahih. Sedekah yang ayu sedekah a'zamu ajra. Sedekah apa yang paling besar pahala dia? Anta saddaq, kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kita ni sihat dan kita sangat kedekut. Tidak, sangat kedekut. Kita tengah sihat. Kalau tengah sakit memanglah kan nak guna duit berapa, dalam bank ada 40 juta pun sakit. Mana tak boleh makan, nak pizza tak boleh makan, KFC tak boleh makan, more tak boleh makan. Yang boleh makan benda-benda tak sedap semua. Buat apa duit banyak pun tak kan. Nak berjalan pun dah tak larat, duduk atas kursi 40 juta pun tak boleh buat apa lah. Ni kita tengah sihat dan kita kedekut. Syahih ni maksudnya kedekut baik, tuan-tuan. Kedekut sungguh. Kan kita tahu haji bakhilan, bakhil okey lagi. Kalau syahih ni lagi teruk, kedekut tak hidung masin, macam tu lah. Kenapa tak hidung masin? Tak hidung dia pun tak buang, dia makan tak hidung dia. Saya ada jumpa orang tu, ada punya dia kuat tak hidung, dia makan tak hidung dia. Ada punya. Ajaib, tuan-tuan. Ada kan? Ada, bukan tak ada. Itu memang betul-betul lah istilah tak hidung masin tu. Tak hidung dia pun dia tak mau buang. Jadi tuan-tuan, kedekut paik, tangkai jering kita panggil kan. Kedekut paik. Memang ada orang begitu kan? Ada. Wala ustaz pun ada, tuan. Saya pernah jumpa ustaz. Ustaz ngajak masjid, pergi kedekut paik, tuan-tuan. Ini paik sepaik-paiknya, tuan-tuan. Ustaz, tapi leceh lah, tuan-tuan. Leceh sikit lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam hadis sebut, orang alim, ustaz, tok guru kedekut, Allah lebih suka orang yang jahil daripada orang yang pemurah, daripada orang jahil alim yang kedekut. Kalau ada orang yang kurang ilmu, orang biasa, orang awam, tapi pemurah. Ada seorang ulama besar, Quran hafal, hadis sampai kedekut baik, Allah lebih sayang yang jahil, yang pemurah. Kedekut alim lagu mana kalau kedekut? Tidak kan? Baik, jadi tuan-tuan, kita bersedekah dalam keadaan kita sihat dan kita kedekut baik masa tu. Kita rasa kedekut lah, sama bersedekah. Pasal apa kedekut? Nabi sambung, takhshal faqra, dalam keadaan kita pertama kedekut, lepas tu kita takut miskin. Nanti kalau kurang duit ni macam mana nak buat auni rumah, dia fikir lah. Nanti kurang duit ni macam mana nak renovate tandas belakang rumah tu, betul tak kan? Nanti kalau kurang duit ni macam mana kereta nak tukang apa, Exober baru, sport rim baru, dia fikir macam-macam. Lepas tu Nabi sambung lagi, wa ta'mulul ghina, dan kita nak sangat kaya, betul tak? Kita sihat, kedekut pahit, kita takut miskin, dan kita harap kaya, betul tak? Harap apa? Ingat nak beli tanah sebelah, jiran nak jual dalam 120,000 lah, ni duit pun 80,000. Tu kan, dia tu fikir nak kaya tu. Dapat tanah sebelah ni syok, betul tak kan? Sebab tu ada orang kadang-kadang dia nak beli tanah, orang lain beli dulu, bergaduh sampai mati, betul tak kan? Ada bergaduh sampai mati, bergaduh. Pasal apa? Aku nak beli, orang lain ambil dulu. Bergaduh sampai mati ya. Bergaduh. Jangan main-main. Ada orang lagu tu, ingatkan tak ada. Ada, jangan main-main. Bab tanah bergaduh sampai mati. Kawan tu dah mati, marah juga kan? Ada. Baik, jadi tuan-tuan, nak beli tanah sebelah, nampak tak? Watak mul ghina, kita nak kaya. Nampak? Inilah saat sedekah paling besar pahala. Kita tengah sihat, kita tengah kedekut, kita takut miskin, kita nak kaya. Nak beli kereta ni, nak beli tanah ni, nak beli rumah ni, nak buat modal ni, nak beli bla bla bla, macam-macam nak beli. Masa ni sedekah paling afdal. Kemudian Nabi sebut apa? Janganlah sampai apa? Idza balagatil hulqum, nyawa sampai sini ya. Duit ada berpuluh juta, nyawa sini. Qulta, waktu kita dah nak mati dah, duduk atas katil mati, dia panggil firashul maut, Arab sebut. Katil yang kita duduk tu, katil itulah kita mati. Maksudnya kita nak mati dah. Masa ni lah kita kata, qulta apa? Li fulan kada wa li fulan kada. Oh, ni aku infak kat dia lah. Kita nak mati dia masa tu. Yang ni aku bagi kat Mak Tafiz ni lah. Dulu masa hidup Mak Tafiz nak beli, tobat tak bagi. Dia tak boleh. Tapi dah sakit tu, tak apalah, ini bagilah kat dia, yang ni bagilah kat dia. Kata Nabi SAW, qad kana li fulan. Bila kita mati, yang hak kita tu memang jadi hak orang pun, betul tak? Kita mati jadi hak orang. Kalau kita ada bini, ada anak, bini dapat 1/8, betul tak? Kalau isteri mati, ada isteri, dia tak mau bagi harta kat suami, betul tak? Pasal apa? Nanti menikah lain. Dia tak bagi, taubat, dia tak bagi, nanti menikah lain, biar aku bagi kat anak. Tapi kena ingat, walaupun tak bagi, mati lagi, suami dapat juga, betul tak?
Lelah nama rumah. Ada orang tu nama rumah, nama kereta, dia tak mahu nama lelaki dia, dia nak buh nama anak dia, ikut dia lah. Tapi nak cerita ya tuan-tuan, kod mana pun bila mati orang lain punya. Anak dapat, isteri dapat, semua orang lain punya. Walaupun kita tak mau bagi. Saya pernah jumpa orang tuan-tuan. Ini sedih lah. Ini betul-betul berlaku. Duit banyak, tapi punya lah tak mau bagi kat bini dia. Duit dia banyak. Anak bagi duit, orang bagi duit kat dia, duit banyak. Duit dia bawa sorok bawah tikar. Tikar apa? Tikar getah tu kan. Dia sakit, orang duk main ziarah, orang bagi duit. Bagi duit. Anak pun bagi duit. Duit dia tu dia buruh bawah tikar getah. Tak bagi kat bini dia. Jangan bagi bini dia tengok. Tua-tua dia bergaduh. Masa dia tua tu dia bergaduh dengan bini dia teruk lah. Tak tahulah apa sebab kan. Wallahualam. Pendek ceritanya, dia mati. Agak duit yang bawah tikar tu bini dia tahu ke tak tahu? Mestilah tahu dah mati. Betul tak kan? Dulu boleh lah bawa sorok. Cek bawah tikar getah 20,000 lebih. Dia bawa sorok bawah tu. Orang bagi, orang sedekah bawa sorok 20,000 lebih. Tapi dah mati, hang mana boleh bawa sorok lah. Betul tak? Hang pun dah masuk kubur lah. Okay tuan-tuan, kita nak insya-Allah ni. Baik, kita habiskan. Malah mengutamakan harta dunia itu dilarang oleh Allah di dalam kitabnya dan dalam ajaran Rasulnya SAW. Makna dia janganlah lebihkan dunia daripada akhirat. Jangan lebihkan dunia daripada akhirat. Rezeki yang ditetapkan oleh Allah bagimu tetap tidak akan lari meskipun anda tidak mencarinya. Rezeki ni memang dia akan main lah. Cuma usaha memang ada pun. Kena usaha tak? Usaha kena lah. Sebab dalam Quran sebut, betul tak? Wa qul i'malu fa sayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Sila kita beramal kan, cari dunia dan cari akhirat. Dalam ayat yang lain, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Habis sembahyang Jumaat, bertebaranlah di atas muka bumi, fa wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Betul tak? Cari dah rezeki macam mana pun, pi menjala ikan ke, pi mengai udang galah ke, apa-apa benda tu semua ibadah tu. Tu semua dapat pahala tu. Orang pi udang galah dapat pahala, dapat. Dicari rezeki, mengai sepat, betul tak kan? Dapat pahala. Dapat kalau niat dia tu. Niat dia tu untuk dia makan dengan anak bini dia, ataupun dia dapat duit lebih sikit nak bayar iuran anak dia, semua dapat pahala tu. Cari, jangan duduk saja. Memang lumrah kita dijadikan manusia untuk bekerja. Bekerja untuk akhirat, bekerja juga untuk dunia. Tapi bab rezeki ni janganlah kita kalut sangat sampai kita kerja sampai tak sembahyang. Betul tak? Kita kerja sampai puasa pun malas. Kita tak kerja sampai kita kerja sampai buat maksiat. Cari kerja-kerja maksiat kan, jadi pelacur lah, jadi benda-benda haram lah, jual dadah lah, betul tak? Nak cari rezeki sampai buat benda haram. Tak perlu tuan-tuan. Punya banyak rezeki yang halal. Kita nak ataupun tak nak. Betul tak tuan-tuan? Nak ataupun tak nak je. Kalau kita usaha dapat, tak usaha memang tak dapat. Baik, meskipun anda tidak mencarinya. Tuan-tuan isyak pukul apa tuan-tuan? 8.3 lagi 2 minit no? 8.39 kan? Baik. Kemudian, akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup menungkat langit serta terperam di dalam sanubari. Kalau hidup ni, kita adalah hidup ni dunia lebih pada akhirat. Yang ini saya nasihat kat diri saya dan tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun terlupa. Nabi sebut dalam hadis ni untuk kita renung tiap-tiap pagi tuan-tuan. Tiap-tiap pagi kita renung. Tiap-tiap pagi. Nabi SAW sebut, man asbaha wad dunya akbaru hammi. Siapa yang bangun pagi, buka mata lepas sembahyang subuh atau bangun pagi, wad dunya akbaru hammi, buka mata tu, niat harapan dia dan azam dia dan cita-cita dia yang paling besar adalah dunia. Tak ingat akhirat. Semayang ibadah buat, tapi dalam kepala dia ni bukan nak cari pahala akhirat. Dalam kepala dia ni nak cari kesenangan dunia. Patutnya kita bila cari rezeki kerana Allah, betul tak? Ada akhirat tu. Cari apa-apa kerja dunia itu buat kerana Allah. Cari nafkah ni wajib kerana Allah. Semua kembali pada akhirat. Kerja dunia yang kita buat, kita kaitkan dia dengan akhirat supaya jadi kerja akhirat. Siapa yang dia tak ingat akhirat langsung, bangun pagi ni memang nak dunia falaisa lahu minallahi fi syai'.
maka tidak ada keberkatan daripada Allah untuknya. Sebab Al-Quran sebut tidak kita dijadikan melainkan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul tak dijadikan saya, tuan-tuan, jin apa semua melainkan untuk beribadah pada Allah. Tiba-tiba kita bangun pagi lupa Allah, lupa akhirat. Betul tak? Yang kita ingat nak senang, nak mewah. Kemudian Allah tidak ada berkat. Hari itu hilang berkat. Kita dah abai dah tanggungjawab itu yang pertama, itu beribadah pada Allah. Sepatutnya kita buat semua kerja kerana Allah. Hatta walaupun kerja kita bawa lori. Kita bawa lori kan kerana Allah, nak cari nafkah untuk anak isteri. Ingat akhirat tu. Ingat akhirat. Jadi tuan-tuan, kemudian wa alzamallahu qalbahu arba'a khisal. Allah Taala letak dalam hati dia 4 benda. Saya habiskan 4 benda ni nah. Allah Taala letak dalam hati dia 4 benda ni, bahaya ni. Yang pertama, hamman la yanqati'u anhu abada. Sedih, duka cita yang tak habis-habis. Bangunnya dia sedih, bilalah aku nak beli rumah, duk sedih. Bangunnya dia sedih, bilalah nak menikah lagi satu. Bangunnya dia sedih, bilalah lutut aku ni nak sihat. Tidak, sedih saja, sedih tak habis. Bangunnya dia sedih, bilalah aku ada duit nak beli tanah sebelah. Bangun je dia sedih, macam-macam benda. Betul tak? Dunia ni banyak benda yang kita tak dapat. Hati dia akan sedih tak berhenti. Saat nanti dia seronok, nanti dia sedih. Ada je benda yang menyedihkan hati dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa benda? Lupa pula tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Kita dah isyak dah. Kemudian wa amalan la yablughu muntahahu, angan-angan yang tak habis. Pasal apa? Bangun dah dunia, maka dia akan nak dunia saja. Itu yang tiap-tiap hari angan-angan tak habis. Pasal kita bangun pagi pun memang kita nak dunia dah. Kemudian wa faqran la yablughu ghinahu abadan. Dan yang miskin ni bukan miskin, rasa tak cukup walaupun duit banyak. Rasa tak cukup dalam hati yang takkan capai rasa puas. Rasa tak cukup dalam hati ni, rasa tak cukup walaupun dah berpuluh juta tanah, berpuluh ekar, tapi rasa tak cukup. Hati duk rasa tak cukup dan takkan puas, takkan sampai ke puncak hujung puas dia, tetap tak puas. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa syughlan la yatafarraghu anhu abada, dan sibuk yang tak habis-habis. Padahal bukan ada kerja pun, tapi hati rasa sempit. Dia tak sempit. Nak sembahyang duha 2 rakaat, tak dan kot. Padahal duk lepak situ dah 2,5 jam, duk isap rokok. Nak sembahyang duha, tak sempat kot. Betul tak? Malam nak baca Quran, tak sempat kot. Padahal duduk depan TV dah 2 jam. Nak baca Quran, hati rasa sempit. Nak sembahyang sunat, hati rasa sempit. Dia rasa tak sempat. Dia tak boleh kot. Nantilah. Dia duduk nanti, dia rasa tak sempat. Dia rasa nanti nak tidur malam. Betul? Nak baca Quran, tak boleh kan, malam ni nak tidur awal. Tidak nak tidur awal. Tak apa, letak kepala, rupanya sejam pun tak tidur. Duduk berangan. Tadi nak baca Quran, kata nak tidur, tapi yang tak tidur pun. Nampak tak? Baik. 4 benda lah. Bila kita bangun pagi, kita jadikan dunia lah cita-cita yang paling besar. Ingat 4 benda tu. Sedih yang tak habis, sibuk yang tak berhenti walaupun bukan ada kerja pun, bencin lah pun. Kemudian apa dia? Angan-angan yang tak habis, dan rasa tak cukup yang tak tahu mana penghujung dia. Okey tuan, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf tuan-tuan, tak ada nak minum ayak tuan-tuan, pasal nak terkencing tuan-tuan. Eloklah berhenti. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahrum wa la mathuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.